Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TQC5 kumpulan kedua ingin membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk Sumbangan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam penulisan Al-Quran. Di dalam kajian ini, kami ingin merumuskan tentang 5 perkara penting, iaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua objektif kajian, yang ketiga metodologi kajian, yang keempat dapatan kajian dan yang terakhir adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adina Arisa binti Omar. Nama matrik 11827777. Terlebih dahulu saya akan menerangkan mukadimah untuk kertas perbincangan ini. Mushaf Al-Quran adalah kitab yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam bentuk mushaf dan diceritakan kepada umat Islam secara tertil. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran ini adalah petunjuk dan pedoman kepada umat Islam dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pengumpulan dan penulisan ini telah menjadi satu mushaf pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan penyeragaman bacaan Al-Quran ini pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Penjagaan Al-Quran dalam bentuk mushaf dan hafazan telah menjadi bukti yang kukuh bahawa Al-Quran ini terpelihara dari segala kesalahan dan kekurangannya. Ini dapat dibuktikan di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 yang membawa maksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah golongan yang terpenting dalam pembukuan Al-Quran ini. Hal ini kerana mereka adalah melihat wahyu dan hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam zaman baginda. Salah satu sahabat yang paling terpenting adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Hal ini kerana beliau cukup terkenal di dalam kalangan sahabat dan beliau juga merupakan anak angkat kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembantangan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafizah binti Ahmad, nombor matrik 1182643. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang objektif kajian kertas kajian ini. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengkaji latar belakang tokoh besar yang mana beliau telah diberikan amanah yang hebat ini dalam permulaan penulisan Al-Quran sehinggalah Al-Quran ini mampu tersebar ke seluruh dunia. Siapakah beliau? Yakni tak lain tak bukan ialah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Objektif kajian yang kedua ialah untuk mengenal pasti bagaimana cara Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam proses penulisan Al-Quran daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman khalifah-khalifah yang berikutnya. Metodologi kajian bagi kertas kajian ini ialah kualitatif iaitu kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan ini dijalankan dengan menggunakan bahan bacaan dan rujukan daripada pelbagai sumber seperti tafsir Al-Quran, buku, jurnal artikel serta riwayat Al-Bukhari dan juga laman web dan sebarang dokumen yang berkaitan dengan subjek kajian ini. Melalui kaedah ini, kami sebagai pengkaji membuat pembacaan dan menganalisis beberapa rujukan berdasarkan beberapa sumber yang terpilih dan berautoriti. Seterusnya, saya menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi ialah Nur Fitrah binti Abdul Aziz. Nama matrik 1182650. Seterusnya saya akan menyambung di bahagian keempat iaitu dapatan kajian dan perbincangan. Okey. Pada bahagian pertama iaitu latar belakang Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu.
Nama penuh beliau ialah Zaid bin Sabit bin Lahab bin Zaid bin Amr bin Manaf bin Hanam bin Malik bin Al-Najjar Al-Ansyari Al-Hazraji. Seperti yang kita tahu, beliau juga ialah seorang sahabat yang terkenal pada zaman Rasulullah SAW. Beliau juga ialah seorang sahabat yang terawal memeluk agama Islam. Seterusnya ialah beliau juga dilahirkan pada tahun 611 Masihi di Madinah. Dan beliau juga turut memperolehi pendidikan pada peringkat awal lagi. Beliau juga memiliki pelbagai keistimewaan seperti kecerdasan, mahir dalam bidang penulisan, menguasai bahasa asing, ketajaman pemahaman dan sebagainya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifah binti Umar Zaini, nombor matrik 1182649. Baik, pada bahagian kedua, sumbangan Said bin Sabit. Para sahabat menulis dan mengumpulkan Al-Quran di atas kepingan-kepingan kulit, pelepah kurma, batu dan lain-lain lagi. Rasulullah SAW telah melarang dalam hal berkaitan penulisan selain ayat Al-Quran. Ini bertujuan untuk menjamin nilai-nilai keaslian dan ketepatan Al-Quran itu sendiri. Kecintaan Zaid bin Sabit terhadap Al-Quran telah membuatkan Zaid bin Sabit untuk menjejaki dan terus menghimpunkan lembaran-lembaran Al-Quran yang berserakan. Perkara ini dilakukan oleh Zaid bin Sabit adalah untuk mencari kesepakatan bahawa himpunan ayat Al-Quran yang diterimanya adalah jelas dan benar daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Pemilihan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu adalah disebabkan oleh kerana beliau merupakan sahabat yang paling utama hadir ketika tadarus terakhir Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam pada Ramadan terakhir baginda. Sumbangan Zaid bin Sabit dalam penulisan wahyu yang pertama ini diteruskan juga pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, berpunca daripada pertikaian bacaan yang menimbulkan persengketaan dalam kalangan umat Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Maka pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah mengubah objektif utama untuk pengumpulan Al-Quran, iaitu menyeragamkan Al-Quran pada satu mushaf sahaja. Oleh yang demikian, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengarahkan untuk disalinkan Al-Quran sebanyak 7 salinan dan dikirimkan ke tanah jajahan Islam yang lain. Mushaf inilah yang menjadi dasar percetakan dan penyebaran mushaf-mushaf yang kini tersebar di seluruh dunia. Empat perkara cara pengumpulan yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Perkara pertama, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi Muhammad SAW itu sendiri dan disimpan di rumah beliau. Perkara kedua, ayat-ayat yang ditulis adalah ayat-ayat yang dihafal oleh para penghafaz Al-Quran. Perkara ketiga, tidak menerima ayat yang hanya ditulis atau hafalan, melainkan diberikan bukti bahawa itu tertulis dan dihafal. Yang terakhir, penulisan Al-Quran yang telah ditulis haruslah disaksikan oleh 2 orang sahabat untuk membuktikan bahawa ayat-ayat Al-Quran tersebut benar-benar ditulis di hadapan Nabi SAW ketika baginda masih hidup. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Yang terakhir, yang dapat saya simpulkan daripada perbincangan ini ialah yang pertama, Al-Quran yang dapat kita baca pada hari ini adalah hasil usaha yang besar dan berat daripada para sahabat. Dan yang kedua, penglibatan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang diberikan tugas untuk menulis Al-Quran ini menyebabkan kita umat Islam pada masa kini mampu untuk membaca dan menghafaz Al-Quran dengan baik sekali. Dan yang terakhir adalah di dalam setiap lembaran yang umat Islam bacakan pada saat ini, iaitu Al-Quran, terdapat goresan tinta daripada penulis wahyu, iaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.